Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, apa khabar saudara Yaman, saudara Rosli Syah, saudara Kak Lina, Wan Zawawi, saudara Maddin, saudara Kamal Zaman, begitu juga saudara Zara, Ferry Potter, saudara Rahman, Wan Rahimah Muhammad, Jamaluddin Muhammad, saudara Ramzul, apa khabar saudara? Saudara Muhammad Asri Dir, terima kasih hadir sahabat malam dari Kuantan. Begitu juga saudara Zamari LC menemani saya. Puan saudara Zizi Muhammad, Jebat Pembela dari Kulim Kedah. Begitu juga saudara Mat Paridun Tukiman, saudara Jalal Ali, Salam Satu Malaysia, Ahmad Mab, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Moga sihat. Joka, saudara Berlini, begitu juga Betty, Pak Jebat, sahabat kita Yen Iskandar, Tuan Haji Azhar Abdul Manap, apa khabar Tuan Haji? Moga anda sihat walafiat. Saudara Ramzul, saudara Abu Samah dari Bukit Pucung 2 hadir. Terima kasih Ahmad Hazimi dari Tumpat, Kelantan. Begitu juga Aizul Abdul Hamid, Waalaikumsalam. Puan Hamidah Kamat, terima kasih. Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Semua Ma'afizan, saudara Hashim Atan, saudara Hamzah, Ninsha, Puan Azizah Arazaina, saudara Muhammad Syali, Muhammad Kapli. Begitu juga Rosmini daripada Pontian. Apa khabar Puan? Moga sihat. Sahabat malam menemani saya. Terima kasih Puan. Richard Bakri, saudara Ramzo, saudara Zaimi Abdullah dari Ceras, Kuala Lumpur. Raja Kamal, Raja Baizan, pada semua-semua pelayar-pelayar, Waalaikumsalam katanya. Saudara Rubiuddin, apa khabar Bi? Ibjah, saudara Nur Ali, saudara Pak Chu dari Langkap. Setia menunggu, insyaAllah saya hadir. Saya juga setia hadir Pak Cu. Saudara Cahaya Rahman dari Kelang, saudara Masiran Abdul Hamid, saudara Bunga Yan, saudara Abu Nem, saudara Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar Kak Minah? Abdul Aziz Rahman dari Tanjung Karang. Saudara, begitu juga saudara bin Haji Arsyad, saudara Fazil Jaafar, Umi Akiyah, Muhammad Syali, saudara Hamid Abdul Rashid, begitu juga Junid Hamzah, Puan Syarifah Hafifah, Salam Madani dari Pasir Gudang katanya. Puan Hajah Hamimah. Itu juga saudara dari Dungun. Siapa hadir Dungun Terengganu ni? Saudara Wan Zawawi, saudara. Dari Dungun Terengganu, Yusuf Majid. Saudara Izwan Saiful Ismail. Dia kata heboh tentang kes Wabi Mastura. Sekejap lagi mungkin saya akan ulas sedikit lah saudara. Bagaimanapun sabar dululah. Saudara Syed Abdul Hakim dan Syed Jaafar daripada Singapura. Begitu juga Azhar M, Azizul Abdul Hamid, tolong sebarkan katanya. Saudara Abu Nem, saudara Abi Aidin, saudara Yusuf Awang, harap kesihatan bertambah baik. Alhamdulillah nampak gayanya, tapi leluklah sekarang, lalu. Sekarang ni tengah makan ubat untuk meredakan saya punya sesama tu. Ya, Rusin Korengok dari Sarawak, saudara Fadil Amin dari Besut, saudara Jaka Linglong, saudara Gani Said, Marabiah Abdullah dari Pandan Jaya, Abi K, Aziz Almira, Muhammad Syali, saudara Rahman Azaina, saudara Syukur Jamil. Terima kasih hadir. Baik saudara, nak santun satu persatu mungah. Dan pun bukan, saya baru kebah-kebah sikit. Terima kasih saudara Tuan Syed daripada Singapura. Syed Abdul Hakim Jaafar, saudara Marikan Ketam daripada Kuching Sarawak. Airil Awi, begitu juga Fazilah Awang dari Pulau Pinang, Darus Ayub, Hani Abdullah. Baik saudara, hari ini hari Selasa tanggal 14 November, saudara. Ini merupakan hari yang ke-1337. Virus tersebut masih lagi melanda negara kita, saudara. Laporan saya terima terbaru jumlah keseluruhan. Ada peningkatan lebih kurang dalam 2,000 lebih selama seminggu, saudara. Peningkatannya sekarang ni jumlah keseluruhan. Sejak 1337 hari virus tersebut melanda negara kita, sejumlah 5,132,831 warga kita yang dijangkiti. Bagaimanapun yang berjaya disembuhkan oleh Kementerian Kesihatan 5,084,061 orang. Saudara, jangkitannya 5,132,831. Artinya masih ada lagi. Dan ada 5 kematian selama sepanjang seminggu lepas, saudara, menjadikan jumlah kematian meningkat daripada 37,186. Itulah keadaannya saudara. Saya saban malam mengira hari lah. Sudah masuk hari yang ke-1337 saudara. Baik saudara, kita terus masuklah laporan seketika daripada Kementerian Kesihatan.
kita masuk segmen naluri kehidupan. Sekali lagi, saya perlu jelaskan, saya bukan da'i, saya juga bukan ustaz yang bertauliah. Ini hanyalah membaca culipan kiriman teman-teman. Ya, Saudara Mazlan Khalid. Terima kasih Zamri Ibrahim, Saudara Oni Atik. Dia kata, Mak Lampir minta maaf, Wan adik. Sabar, malam ni ada pencerahan tu insya-Allah. Ada dalam simpanan saya, akan saya uraikan satu persatu. Ya, Saudara Azman, Jaka Linglung. Baik, saudara. Dalam naluri kehidupan kita ini, teman kita berkirim, katanya bahawa Imam Al-Ghazali ada menyebutkan sebagai daripada ucapan daripada Imam Hatim Al-Asyam tentang seorang ulama soleh ketika beliau mengupas perbezaan antara orang mukmin dengan orang yang munafik. Seorang mukmin katanya sentiasa disibukkan dengan bertafakur, merenung, mengambil pelajaran dari pelbagai kejadian di muka bumi ini. Sementara itu, bagi orang munafik, dia disibukkan dengan ketamakan dan angan-angan kosong terhadap dunia ini. Bagi seorang mukmin, dia tidak berharap dari siapa sahaja selain daripada Allah. Sementara orang munafik, dia mengharapkan daripada orang lain di dunia ini, bukan daripada Allah SWT. Sebab itu saya katakan, saudara, rezeki datang daripada Allah, bukan daripada sesiapa pun, saudara. Seorang mukmin akan merasa aman. Mereka tidak akan rasa gentar, tidak takut terhadap ancaman siapa pun. Kecuali mereka takut hanya kepada Allah. Kerana mereka yakin bahawa apa pun yang mengancamnya adalah dalam genggaman Allah. Sementara orang yang munafik, dia takut pada sama manusia. Dia tak takut pada Allah. Nauzubillah, saudara. Itu juga, menurut ni ceritanya, seorang mukmin itu dia akan menawarkan hartanya demi untuk mempertahankan agamanya. Sementara orang munafik menawarkan agamanya demi mempertahankan hartanya. Itu ada beza, saudara. Orang mukmin ni dia akan mempertahankan ataupun menawarkan hartanya demi mempertahankan agamanya. Sementara orang munafik dia menawarkan agama untuk mempertahankan hartanya. Sementara seorang mukmin dia akan menangis kerana akan merasa malu kepada Allah sekalipun dia melakukan kebaikan. Tetapi bagi orang munafik, dia akan tertawa meskipun dia melakukan keburukan ataupun kemaksiatan. Itulah bezanya antara seorang mukmin dengan orang yang munafik, saudara. Jadi sebab itu, saudara, kita harus yakin siapa pun yang punya jawatan di dunia ini, itu hanyalah sekadar makhluk yang hidupnya sebentar. Dan mereka akan mati juga, saudara. Jadi sebab itu, janganlah kita terpengaruh dan terpesona dengan kedudukan, pangkat, jawatan. Sebab semua itu sementara sifatnya, saudara. Akhirnya, saudara, kita akan sendirian. 7 kaki bawah tanah nanti, saudara. Apa yang kita ada, baju yang begitu mahal kita pakai. Sama ada Ferragamo, apa macam-macam baju, jenama-jenama yang hebat-hebat. Tetapi akhirnya, baju terakhir yang kita akan pakai adalah selai kain putih bernama kafan. Kenderaan yang kita miliki, sama ada kereta besar, mahal, harganya jutaan ringgit, pun tidak mampu untuk dibawa ke alam kita nanti, saudara, melainkan hanyalah keranda, saudara. Itu pun kalau ada keranda, kalau setengahnya tak ada, macam papan sekeping tu, bawa saja usung mayat masuk sebelah tu. Itulah hidup kita berakhir. Jadi, saudara, berusahalah untuk menjadi seorang mukmin yang baik. Ingat, saudara, saya bukan ustaz, ya. Saya hanyalah sekadar melontarkan pandangan dan hasil culipan teman-teman. Kita santuni, saudara, mutiara kata sebagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia pernah berkata, saudara, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku tidak takut doaku ditolak. Dia tak takut, dia tak gentar, dia tak runsing. Tapi yang lebih aku takut, katanya, adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Ini kata-kata hikmat, mutiara kata daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Aku tidak takut, aku tidak akan kesal seandainya doaku ditolak oleh Allah. Tetapi yang aku takut adalah tidak diberi hidayah untuk terus berdoa, saudara. Jadi sebab itu, saudara, memaafkan orang yang bersalah itu tidak mudah, saudara. Tetapi lebih tidak berguna kalau kita menyimpan kebencian di dalam hati dan diri kita. Itu kata-kata mutiara yang saya sunting daripada kenyataan Sayyidina Umar Al-Khattab yang saya baca hari ini, saudara. Ertinya, saudara, memaafkan orang bersalah tu memang kadang-kadang susah.
Maklumlah mereka menyakiti hati kita. The scars is remain, kata orang putih. Tetapi, saudara, lebih tidak berguna kalau kita menyimpan kebencian ataupun dendam di dalam hati. Teman-teman, sentiasalah berlapang dada. Saudara Cik Awang, salam perpaduan untuk kawan-kawan semua. Lim Kim Lun, apa khabar Lim? Saudara? Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara di anjung kuasa, di Sri Perdana. Ingat, janganlah berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang. Seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Kepada teman-teman, peringatan saya, mungkin anda jemu tapi saya tidak jemu-jemu, menyatakan sebelum saya dimarah oleh peguam saya harus mengingatkan anda. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana segmen, saya tak marah, tapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Anda potong, anda catat dan macam-macam lah anda masuk dalam tu. Kadang-kadang ada gambar saya, kadang-kadang tak ada gambar, tak ada kisah saudara. Tapi anda harus bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Saya senyum saja tengok gambar saya keluar, nama saya, petikkan daripada ungkapan kata-kata, terpulang pada anda. Sebab saya tak mampu untuk memantaunya, saudara. Tapi perlu ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya sekadar memberi informasi. Kalau ada berita-berita terbaru yang saya rasakan sesuai, saya jadikan berita, saya bacakan untuk tanggapan anda. Tapi bila saya memberi pandangan, saudara, dalam segmen politik, saya minta kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya kita, saudara. Andainya anda tidak setuju, tidak menjadi masalah bagi saya. Kalau anda nak menyantun pun boleh, asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang ada adab dan sopannya. Kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Ingat tu, saudara. Baik, saudara. Kita masuk berita. Ini berita-berita singkat, saudara. Bagaimana kabarnya bahawa mangsa banjir di Perak nampaknya terus meningkat pula. Mangsa banjir, ini pagi tadi nampaknya mangsa banjir negeri Perak meningkat apabila seramai 269 orang telah dipindahkan ke 7 pusat pemindahan sementara di 4 daerah. Dia berbanding cuma 227 orang daripada 66 keluarga setakat jam 8 malam tadi. Laporan Pusat Kawalan Operasi Banjir Perak setakat jam 8 pagi tadi menunjukkan 3 PPS baru dibuka di daerah Kinta dan sebuah lagi di Hulu Perak susulan hujan lebat berterusan lewat petang semalam. Di Kinta, PPS Dewan Orang Ramai Kampung Sri Kinta dibuka jam 8.30 malam, menempatkan 19 orang mangsa dari Kampung Sri Kinta. Turut dibuka PPS Dewan Orang Ramai Majlis Bandaraya Ipoh, Taman Meru. Ingat saudara, Taman Meru 40 buah rumah. Habis 40 buah rumah diterbangkan oleh ribut kencang petang semalam, saudara. Bumbung-bumbung berterbangan, saya. Dan mereka ditempatkan di Dewan Orang Ramai Majlis Bandaraya Ipoh, Taman Meru. Dan PPS itu mula beroperasi malam tadi dengan jumlah 4 mangsa. Di Hulu Perak, saudara, iaitu PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Gerik. Gerik juga. Selalunya Gerik ni jarang berlaku banjir, tapi Gerik sebab di bahagian atas, bahagian bukit saja. Juga dilanda banjir kilat. Dan PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Gerik dibuka jam 8 malam tadi bagi melindungi sekitar 24 orang susulan banjir di Kampung Kolam Air, Kampung Bendang Kerajaan, Kampung Tanjung Kala, Kampung Ulu Kenderung, Kampung Padang Kunyit, Kampung Padang dan Kampung Ramasami. Laporan itu lagi ada di Hilir Perak dalam merupakan daerah paling terjejas apabila 142 mangsa ditempatkan di 2 PPS diikuti krian 80 orang yang dipindahkan ke kedua PPS. Sementara di Hilir Perak, saudara, PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak telah pun dibuka sejak 23 Oktober lalu, saudara, masih beroperasi. Kini menempatkan sejumlah 113 orang. Hilir Perak merupakan kawasan yang agak lama, saudara, mangsa banjir ditempatkan di PPS. Begitu juga dalam Dewan Serbaguna Cikus yang dibuka sejak 8 November lalu dengan 29 orang daripada 7 keluarga. Di Krian, PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak dibuka 24 Oktober lalu yang menempatkan 23 mangsa masih beroperasi, manakala baki 57 mangsa daripada 19 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu yang telah dibuka sejak 30 Oktober lalu. Saudara, dalam pada itu, Jabatan Pengairan dan Saliran Perak melaporkan paras air Sungai Bidu di Cangkat Jong, saudara, mencecah
3.81 meter melepasi paras bahaya. Sungai Kinta, Tanjung Tualang pula pada paras amaran apabila merekodkan bacaan 14.08 meter. Jadi Jabatan Kerja Raya Perak turut melaporkan penutupan jalan persekutuan di beberapa daerah berikutan situasi banjir semasa. Di Krian, jalan selama ditutup kepada semua jenis kenderaan. Saudara, jalan selama, saudara. Pengguna dinasihatkan menggunakan jalan alternatif, jalan pintasan Alor Pongsu ke Bukit Merah. Di Perak, jalan langkap ke Air Hitam dipasang papan amaran sementara. Pengguna diminta menggunakan jalan alternatif. Di Selama, JKR Perak sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan di Jalan Kubu Gajah, Ibu Sumpitan dan jalan dibuka untuk semua kenderaan. Bagaimanapun bagi mengelakkan kesesakan, pengguna dinasihatkan menggunakan jalan alternatif iaitu jalan pintasan Kampung Sumpitan ke Kampung Masjid. Itu di Perak, saudara. Bagaimanapun petang tadi, saudara, hujan lebat berlaku di Kuala Lumpur pada juga, saudara. Tapi laporan saya terima petang tadi, satu pusat pembinaan sementara dibuka di daerah Alor, iaitu apabila akibat limpahan air Sungai Anak Bukit. Kesan daripada hujan lebat yang melanda hari ini. Menjadikan jumlah PPS yang aktif di Kedah setakat ini ada 2, iaitu satu di daerah Kewang Pasu dan satu di Kota Star. Tinjauan di beberapa daerah itu mendapati banjir kilat turut melanda di kawasan Jalan Sultanah, menyebabkan jalan raya, kawasan sekolah serta stesen minyak dinaiki air. Tapi ia agak surut tidak lama kemudian. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kota Star, Kapten Abdul Halik Rafiq, dia berkata PPS di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah dibuka jam 5.30 petang tadi. Namun jumlah mangsa yang didapatkan di situ masih dalam proses pendaftaran. Katanya pihaknya menerima panggilan daripada orang ramai berhubung kejadian banjir kilat di beberapa kawasan di daerah itu sejak jam 3 petang tadi. Paras air Sungai Anak Kedah, Anak Bukit di Kedah, saudara, yang melimpah sejak semalam akibat hujan lebat menyebabkan 6 kampung di 4 mukim dinaiki air dengan begitu cepat sekali, saudara. Antara kampung terjejas ialah Kampung Alor Gunung, Kampung Pulau Kerengga, Kampung Seberang Cegar, Kampung Perang, Kampung Titi Gajah, Kampung Alor Senjaya dan Kampung Boho. Itu sekitar daerah Anak Bukit, saudara. Saudara Abdul Halim berkata setakat ini paras air menunjukkan peningkatan dan beliau menyangkakan lebih banyak kawasan akan ditelangi air akibat banjir kilat. Setakat ini paras bacaan air Sungai Anak Bukit sudah melebihi paras bahaya iaitu 3.03 meter berbanding paras normal 1.5 meter. Jadi setakat ini 20 anggota APM Kota Star melakukan pemantauan di kawasan terjejas akibat banjir kilat. Jadi bagaimanapun beliau menasihatkan penduduk supaya sentiasa peka dengan keadaan cuaca dan bersedia untuk berpindah dengan segera. Sekiranya rumah mereka sudah naik air. Jangan tunggu sampai waktu malam. Kerana kalau dah malam nanti susah. Suasana, elektrik tak ada dan sebagainya, saudara. Kerana proses pemindahan lebih mencabar apabila dalam suasana gelap. Itu peringatannya. Cuma satu lagi, saudara, rupanya di Port Dickson. Di Port Dickson juga akibat hujan petang tadi, seorang penternak lembu, dia terperangkap dalam kandang akibat banjir, tapi bagaimanapun telah berjaya diselamatkan oleh anggota bomba dalam kejadian di Kampung Air Kunin, Jalan Linggi Rantau, saudara, di Port Dickson. Menurut Ketua Balai Polis dan Penyelamat Rantau, Pegawai Bomba Kanan Muhammad Saizuan Saidi, katanya pihaknya menerima maklumat tentang kejadian pada pukul 4.02 petang tadi, saudara. Menurutnya, anak lelaki mangsa mendapat panggilan telefon daripada ibunya yang terperangkap dalam kebun dan kandang lembu. Ketika itu, hujan lebat menyebabkan air naik sehingga paras 5 meter. Tinggi, saudara. Bagaimana anaknya terus pulang ke rumah dan pada masa yang sama menghubungi talian kecemasan 999 meminta bantuan. Dan telah pun berjaya diselamatkan oleh anggota bomba dengan segera. Syabas, saudara. Itu keadaannya, laporan bahawa di Kedah banjir, di Perak banjir. Dan kabarnya di sebelah Pantai Timur juga sudah pun banjir. Sebab itu menurut Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau menyatakan pelaksanaan sistem awal amaran banjir adalah panduan untuk memindahkan penduduk di kawasan terjejas lebih awal sebelum berlaku luruan hujan luar biasa pada musim monsun ini. Katanya, saudara, berikut acuan sistem itu berdasarkan kelaziman banjir pada setiap tahun dan antara daerah dikenal pasti berkemungkinan mengalami luruan hujan luar biasa ialah Termeluh di Pahang,
Segamat dan Kota Tinggi Johor serta Kota Belud dan Marudu di Sabah. Demikian menurut Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, katanya koordinasi semua pihak agensi sudah pun dilaksanakan untuk memindahkan mereka di mana pusat-pusat pemindahan sementara telah disediakan. Sebab itu katanya langkah-langkah proaktif perlu dilakukan. Jadi tentang bagaimana sewaktu beliau melawat pusat pemindahan sementara di kawasan Temeloh, walaupun belum ada lagi pemindahan dilakukan, tapi beliau melihat bagaimana persiapan kerana Temeloh dulu berlaku hujan yang banjir yang begitu tinggi, dan dalam waktu yang sama beliau sempat mengagihkan bantuan sekitar RM5,000 kepada setiap pemilik rumah yang terbabit kesan daripada banjir pada tahun 2021 dan 2022 yang masih belum menerima bantuan. Mereka semua telah pun diberi bantuan awal supaya membuat persiapan menghadapi banjir. Terima kasih Zajin, Sekutu Mawar Merah untuk saya, begitu juga Mr. Yusof, saudara. Saudara Ibrahim Ahmad, saudara Nur Razwah Abdullah. Baik saudara, di Kota Baru, Kelantan, saya melihat media utusan melaporkan, walaupun musim monsun Timur Laut sudah pun berada menerewang di bumi kita ini, namun harga ikan yang dijual di beberapa pasar nampaknya masih kekal murah apabila nelayan masih turun ke laut untuk mencari hasil, walaupun cuaca mula tidak menentu saat ini. Tinjauan usaha Malaysia di Pasar Siti Khatijah mendapati penurunan harga yang agak ketara. Saudara, difahamkan harga rendah itu sudah bertahan sejak 3 bulan lalu. Bagaimana menurut seorang peniaga, Salahuddin Hassan Nordin, harga ikan selayang atau lebih dikenali sebagai ikan rakyat dijual pada harga RM6 1 kilo, manakala ikan kembung antara 14 hingga 16 kilo. Jadi sebelum ini ikan selayang dijual pada harga 8 hingga RM10, sementara kembung antara 18 hingga RM20. Ikan selar pula sebelum ini RM24, tapi hari ini turun kepada RM15. Walaupun bunga-bunga musim tengkujuh nampak sudah bermula, namun harga masih lagi murah. Jadi semoga pihak berwajib dapat memantau keadaan agar tidak berlaku kenaikan yang tinggi. Itu keadaannya saudara. Nampak gayanya nelayan di sekitar di Pantai Timur masih lagi turun ke laut, walaupun bunga-bunga monsun Timur Laut sudah pun ada. Saudara, berdoalah kita agar para nelayan kita tidak mengalami sebarang musibah, saudara. Dan saya juga menerima laporan daripada New York, saudara. Ini agak merunsingkan kerana pengeluaran gula. Saudara, kita semalam pun saya dah bercakap mungkin harga gula naik. Kemarin dulu pun saya dah bagi tahu. Tapi bagaimana dari New York, saya menerima berita pengeluaran gula global akan berkurangan sebanyak 2.4 juta tan. Jangkaan gangguan penggunaan itu pada tahun 2024 bermulai Oktober lalu, saudara. Menurut laporan itu, peningkatan pengeluaran di Brazil, Rusia dan China tidak akan mencukupi untuk mengimbangi penurunan besar pengeluaran di India dan Thailand yang terkesan disebabkan tahap kelempapan yang tidak mencukupi. Walaupun terdapat pengurangan besar pada permintaan gula di China sebanyak 440,000 tan, defisit untuk kali ini terus meningkat. Jadi saudara, permintaan gula tahunan dianggarkan akan meningkat daripada 188.16 juta pada tahun 2022-2023 akan meningkat kepada 189.9 juta untuk 2023-2024. Sebab itu negara-negara akan terus menggunakan stok terendah saat ini. Jadi sebab itu harga New York, harga niaga hadapan gula akan diusahakan akan kekal niagakan dalam lingkungan 2 hingga 3 sen setiap pound atau lebih rendah daripada pada semasa. Bagaimanapun jangkaan itu akan meningkat apabila kekurangan gula dirasai oleh warga dunia. Warga dunia kuat makan gula rupanya, saudara. Dan berhati-hati, saudara. Saya harus menjelaskan bila besok kalau naik harga gula jangan marah kerajaan. Sebab gula satu dunia akan berkurang 1.9 juta tan. Tuhai. Baik, saudara. Ini cerita perkabaran dari Gaza, saudara. Saya antara berita pertama saya terima salam dari Gaza, bagaimana hospital di Gaza sudah menjadi kubu besar rupanya. Dari genting Gaza, menurut pengarah hospital terbesar di genting Gaza yang memaklumkan bahawa kira-kira 179 pesakit
yang meninggal dunia terpaksa dikebumikan dalam kubur besar di kompleks hospital tersebut. Yang kompleks hospital di Genting Gaza mengalami kehabisan bekalan bahan api. Situasi minyak hati di Hospital Al-Shifa itu diumumkan oleh Muhammad Abu Salmiyah dan menambah jumlah yang disemadikan dalam satu liang lahat, termasuk 7 bayi dan 29 pesakit di unit rawatan rapi. Tapi terdapatlah mayat-mayat bergelimpangan di sekitar hospital dan bekalan elektrik di rumah mayat sudah pun terputus. Sementara itu, wartawan berada lokasi itu turut mengesahkan bau busuk mayat mereput menyelubungi seluruh hospital berkenaan. Walaupun kempen pengeboman sejak semalam dilaporkan tidak seganas akhir minggu lalu, tapi kerana tiada bekalan elektrik, tiada sumber air dan makanan, keadaan semakin teruk dan tidak ada peri kemanusiaan. Demikian menurut seorang doktor yang enggan mendedahkan identitinya. Dalam perkembangan berkaitan komboi kereta kebal dan kereta perisai rejim Zionis dilaporkan menghampiri pagar utama hospital berkenaan yang menjadi tempat perlindungan sekitar 20,000 warga Gaza. Mereka ni sekarang ni kehilangan tempat tinggal. Jadi berteduhlah di sekitar kawasan hospital besar di tebing Gaza. Sekarang ni terpaksalah kawasan hospital dijadikan persekitaran perkuburan yang cukup mayat hati. Sekitar kawasan hospital busuk bau mayat yang besar-besar bergelempangan mayat di sana sini. Itu keadaannya. Sebab itu saya melihat bagaimanapun Menteri Luar Israel semalam mengatakan bahawa tekanan antara bangsa terhadap Israel mereka menjangkakan akan meningkat. Jadi menurut akhbar Jerusalem Post yang dilaporkan agensi Anadolu El-Kohin pada sidang media berkata Israel hanya mempunyai 2 atau 3 minggu sebelum ini kalah dalam pertempuran. Dia mengaku dia kalah. Tapi nampaknya pertempuran diplomatik dipentah antara bangsa yang mahu mereka menghentikan perang ke atas Gaza semakin meningkat. Tekanan tidak begitu tinggi dari peperangan, tapi tekanan diplomatik masih tinggi. Sebab itu bagaimanapun katanya operasi tentera Israel di Gaza tidak akan berhenti. Itu angkuh saya. Sebab itu di Turki saudara, badan antarabangsa seperti Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dilihat gagal menyesalkan isu global, malah memburukkan lagi keadaan. Demikian menurut Ketua Direktorat Komunikasi Turki Fahrettin Altun. Saudara, dia menulis dalam rencananya, dia menyatakan kegagalan persidangan negara-negara Islam. Sebab itu Kesatuan Eropah menggesa pada semalam kemarin yang mereka menyertai masyarakat dunia mendesak supaya dihentikan serta-merta perang dan segera membentuk koridor bantuan kemanusiaan di Gaza. Kesatuan Eropah amat bimbang tentang krisis kemanusiaan yang semakin meruncing di Gaza. Krisis kemanusiaan, bukan ketenteraan saudara. Jadi kesatuan itu turut menyeru agar akses bantuan kemanusiaan tidak disekat dan perlu disediakan laluan yang selamat bagi membolehkan bantuan dapat disampaikan kepada mereka yang memerlukan. Jadi berhubung tentang serangan terhadap hospital di Gaza, Kesatuan Eropah menekankan bahawa undang-undang kemanusiaan antarabangsa menetapkan bahawa hospital, bekalan perubatan dan orang awam di dalam hospital mesti dilindungi. Dan sekarang ini bekalan perubatan yang paling mendesak haruslah segera dihantar ke hospital, sementara pesakit yang memerlukan rawatan perubatan segera perlu dipindahkan dengan selamat. Itu tekanan yang dilakukan oleh Kesatuan negara-negara Eropah EU, saudara. Bagaimanapun, saudara, keangkuhan Benjamin Netanyahu terus memperlihatkan sikap biadab, sikap angkuhnya apabila dia menggugut pemimpin-pemimpin Arab supaya tidak masuk campur dalam menyuarakan isu konflik antara Palestin dengan Israel. Netanyahu berkata kepentingan negara Arab akan terus diperlihara jika mereka mengambil pendekatan berdiam diri. Katanya, you shut up. Itu keadaannya, saudara. Kepada pemimpin negara Arab yang bimbang dengan masa depan negara anda, saya hanya mau katakan sesuatu pada anda. Berdiam diri atau keluar menentang Hamas. Jadi kata kalau kamu tak berdiam diri, kamu perang dengan Hamas. Mana mungkin negara-negara Islam berperang dengan sama dengan
parti Hamas, parti Islam di Palestin. Itu keadaan sekarang ni, saudara. Semakin angkuh lah pemimpin Zionis tu. Dan dia menegaskan, katanya operasi kenderaan yang kini telah pun meragut lebih 15,000 nyawa di Gaza, saudara. Dan dia menyatakan bahawa Gaza tidak akan aman selagi mereka tidak mampu untuk menawan keseluruhannya Gaza. Angkuh, terlalu angkuh Netanyahu. Moga Allah SWT melaknatilah kehidupannya, saudara. Bagaimana, saudara? Saya melihat bahawa pada 11 November dulu, saudara, mesyuarat tergempar pertubuhan kerajaan Islam kali ke-8 telah diadakan di Riyadh. Kita pun, Perdana Menteri kita pun hadir, saudara, untuk membincangkan isu-isu berkaitan dengan keganasan Israel terhadap rakyat Palestin. Mesyuarat tersebut telah pun menghasilkan 5 usul yang bertujuan untuk memberi tekanan kepada Israel dan Amerika Syarikat supaya menghentikan agresi dan mendukung penubuhan negara Palestin yang merdeka. Mereka meminta supaya mencegah penggunaan ketenteraan Amerika Syarikat dan negara-negara Arab lain yang memasuki negara haram Israel dengan senjata dan kelengkapan lainnya, serta membekukan hubungan diplomatik, ekonomi, keamanan dan ketenteraan Arab dengan Israel, saudara. Jadi antara resolusi-resolusi yang sampai kepada meja saya, saudara, pertama, mengancam akan menggunakan minyak dan kemampuan ekonomi Arab untuk memberi tekanan supaya menghentikan keganasan Israel di Gaza. Mencegah syarikat penerbangan awam Israel melintasi ruang udara negara-negara Arab. Membentuk jawatankuasa Menteri Arab yang akan segera ke New York, Washington, Brazil, Geneva, London serta Paris menyampaikan permintaan pertemuan Liga Arab agar keganasan dihentikan oleh Israel di bumi Gaza. Dan resolusi tersebut menyokong perjuangan rakyat Palestin serta mengutuk pendudukan Israel serta meminta pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Namun, saudara, satu yang ada disebut Israel ni, namun agak mengecewakan oleh 4 negara Arab, iaitu Arab Saudi, Bahrain, Maghribi dan Emirat Arab Bersatu, yang mereka dikatakan masih bersikap apologetik yang agak melampau dan tunduk kepada tekanan Amerika Syarikat serta Israel. Jadi keempat-empat negara tersebut juga dalam proses menormalisasikan hubungan dengan Israel yang dilihat sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestin. Jangan lupa saja 4 negara, iaitu Arab Saudi, Bahrain, Maghribi dan Emirat Arab Bersatu. Mereka tidak bersekongkol, sedangkan seluruh negara-negara Arab dan negara Islam di bumi Arab sudah bersetuju dengan 5 protokol tersebut, saudara. Jadi tindakan 4 negara tersebut telah menimbulkan kekecewaan dan kemarahan di kalangan negara-negara Islam yang lain. Termasuklah kita juga yang menyuarakan sokongan yang kuat terhadap Palestin. Dia buat tak tahu, saudara, keadaannya, saudara. Banyak lakonan. Sebab itulah sekarang ni rakyat Palestin di seluruh dunia melahirkan kekecewaan dengan resolusi yang diluluskan pada sidang kemuncak tergempar Islam Arab dan menggesa dunia Islam mencari jalan penyelesaian yang benar-benar praktikal untuk menamatkan pencerobohan Israel, saudara. Itu keadaan saya melihat bahawa peperangan di Israel masih lagi berterusan dan bila adanya pengkhianatan di kalangan, itulah, saudara, masa berbincang, semua bersemangat. Bila dah ada resolusi, 5 resolusi, dah tak bersetuju. Kadang-kadang mereka mencari nak ambil kesempatan, saudara. Dato' Eli Cik Mara, apa khabar, saudara? Baik, saudara, itu yang saya dapat laporkan apa yang berlaku di Timur Tengah. Kita kembali kepada isu politik tanah air, saudara. Isu politik tanah air, pertama-tama sekali, hari ini secara terbuka dan melalui mahkamah, mantan naib Presiden Parti Keadilan, Zuraidah Kamaluddin, dia pun membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Ketua Setiausaha Pakatan Harapan, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Mahkamah Session hari ini, saudara. Dan beliau membacakan pernyataan maaf itu di hadapan Hakim Nur Akmal Maksani berhubung kenyataan fitnahnya terhadap Saifuddin Nasution yang didakwa mengamalkan penipuan dan rasuah jutaan ringgit sewaktu menyertai PAS atau PKR atau untuk memegang jawatan di sektor awam. Dia selaku defendant, dia kata pihaknya dan Saifuddin selaku pelantih bersetuju untuk menyelesaikan perkara itu dengan satu kenyataan maaf secara terbuka. Bagi saya, pemimpin yang baik dia berlapang dada.
Asalkan dia menafikan, dia mohon maaf saudara. Kerana pada 21 Julai dulu Saifuddin Nasution telah pun memfailkan saman terhadap Zuraidah kerana mengeluarkan kenyataan fitnah di majlis makan malam bertemakan wawasan kemakmuran bersama 2030 yang berlangsung serentak dengan hari terakhir Kongres Parti Keadilan. Dan hari ini nampak gayanya sudah pun minta maaf, dan Saifuddin Nasution kata tak apa, tak ada masalah. Kalau minta maaf okeylah. Itu pemimpin yang berjiwa besar saudara. Bagaimanapun saudara, bagaimana teman-teman bertanya, saya nampak, saya sangat kecewa, sedih juga saya melihat bagaimana ahli parlimen kepala batas, iaitu Dr. Siti Masturah Mohamad. Dia cuma ditemani oleh 3 orang, saya yakin telah peguamnya saudara, yang hadir untuk pemeriksaan dan juga soal siasat dengan pihak polis. Tak nampak orang PAS yang menyokong dari belakang. Itulah saya katakan saudara, saya bersimpati dengan beliau, walaupun mereka tidak sealiran dengan saya. Tapi bagi saya ada sifat kemanusiaan. Jadi ertinya mereka ni, parti mereka terpulang pada kamu lah. Kamu buat silap, kamu tanggung sendiri. Itu keadaannya, berbeza dengan kita. Orang UMNO ni kalau kita silap macam mana pun, kita akan berusaha untuk membela mereka, memberi sokongan moral. Tapi ini 3 orang saya lihatnya. Jadi nampak gayanya Dr. Siti Masturah tidak pun membuat sebarang perubahan kenyataannya berhubung ucapannya pada kempen pilihan raya di Kemaman katanya. Menurut peguamnya Ahmad Azlan, anak guamannya telah pun menyerahkan segala bukti termasuk bahan-bahan rujukan kepada pihak polis yang menjalankan siasatan. Katanya sebanyak 10 soalan ditanyakan pada Siti Masturah oleh pegawai dari unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman. Kita juga telah memberikan bahan-bahan rujukan berkenaan ucapan yang disampaikan pada kempen pilihan raya di Kemaman pada pihak polis. Dan pihak mereka percaya pihak polis akan melakukan siasatan lanjut, dan jika diperlukan mereka akan terus membantu serta memberi kerjasama yang diperlukan. Bagi saya lihatlah saudara, terdahulu Siti Masturah dan Ahmad Amzam tiba di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman pada jam 11 pagi untuk memberi keterangan. Kesian saya nampak saudara, dia bercakap itu konon nak membela partinya, tapi tak tahulah. Itulah cara mereka saudara. Semoga Siti Masturah mendapat. Bagi saya satu sajalah, kalau susah sangat, buatlah mohon maaf terbuka. Saya dah cakap 3 malam dulu lagi. Sepatutnya waktu di parlimen sendiri, tarik balik kenyataannya. Saya dengan ini menarik balik kenyataan saya, dan saya mohon maaf secara terbuka kepada Lim Guan Eng, kepada Lim Kip, siapa saja yang saya sebut. Begitu juga pada kerajaan Singapura. Sebab ini sekarang ni sudah masuk hubungan diplomatik saudara. Ini keadaan agak sukar apabila negara Singapura, jangan lupa saudara, negara Singapura, mereka kalau mereka ambil tindakan, mereka tidak akan beransur tolak ansur. Sejak yang saya dengar, tak silap saya, lebih kurang 22 saman yang pernah difailkan oleh pimpinan Singapura, malah pada rakyatnya ke pada siapa saja, mereka menang. Dan orang yang melakukan kesalahan itu semua mendapat beratlah saudara. Dan saya mengharapkan agar Dr. Siti Masturah, kalau payah-payah sangat, pergilah ke Singapura, buat mohon maaf secara terbuka. Sebab ini menyentuh soal hubungan dua hala, hubungan diplomatik. Secara peribadi, ini bukan segar saya orang parti UMNO, tapi kita pun, saya selalu bersikap berlapang dada. Baru nak buat silap, manusia mana ada yang tidak melakukan kesilapan. Sebab itu saya katakan, kadang-kadang pimpinan dalam PAS ni saudara, mereka orang minta maaf, dia tak mau terima pun. Tapi Saudara Abdul Halim Majid, dia kata agak Singapura tak mudah terima maaf pada orang yang mulut celupar. Itu keadaan saudara. Saya tidak mahu mentertawakan saudara. Sebagai manusia biasa, sebab kita manusia ni bukan bersifat maksum. Itu keadaannya. Saya haraplah bagaimanapun, cuma yang saya kecewa melihat tidak ada pimpinan PAS yang memberi sokongan moral. Malahan saya dengar juga kenyataan daripada, tak silap saya, Ketua Pemuda, dia katanya, ataupun siapa, salah seorang dari pemimpin PAS, dia kata mereka tidak sempat untuk memberi sokongan kerana tak sempat nak mentelaah dan meneliti. Kau apa benda lah orang dah kena saman begitu. Itu keadaannya saudara. Saya tak tahulah, biarlah mereka dengan cara mereka. Ada teman-teman yang minta saya mengulas tentang kedudukan, kenyataan Dr. Mahathir dalam media sosial waktu dia diwawancara dengan Khairi Jamudia. Bagi saya malas. Pagi tadi seorang teman, sahabat saya menghubungi saya, dia kata kenapa tak ulas. Saya kata nak ulas buat apa, semua orang kita tahu. Semua tahu bahawa matlamat dia lain tak ada. Dia menzahirkan kebencian dia.
Malahan bila Tan Khairi tanya, Tun, you benci saya ke? Dia kata, ya, sebab you lawan anak saya. Itu jelas lah. Dan antaranya bila dia kata dia bekerjasama dengan DAP semata-mata untuk menjatuhkan Datuk Najib. Itu jelas ada dendam. Dan masih lagi dia dilihat dendamnya yang begitu mendalam terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi. Bila dia mengulang, kadang-kadang bila dia mengulangi kenyataan begitu, membuatkan saya tak payah nak jawab. Sebab dia kata waktu sebelum jadi Ketua Pemuda pun Zahid Hamidi ada wang sebanyak 250 juta. Jadi tak payah lagi dia jawab. Bukanlah waktu dia ada jawatan baru nak merampok. Sebagaimana dia kata penyamun, penyakau. Artinya dia memperakui dalam live semalam. Saya dengar, saya dah bercakap berkali-kali dulu. Dalam kempen pun dia mengatakan, Bapak Ustaz Zahid ni memang dia punya wang sebelum dia memegang jawatan dalam kerajaan ataupun jawatan Ketua Pemuda Malaysia. Tapi kerana dendam, itu masalah. Malas saya nak cakap. Bagaimanapun saudara, saya besoklah kabarnya bahawa rayuan terakhir bekas calon Barisan Nasional terhadap keputusan yang mengekalkan kemenangan Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai ahli Parlimen Marang akan didengar di Mahkamah Persekutuan besok. Itu rayuan daripada Jasmira Osman akan didengar secara fizikal oleh beberapa panel hakim pada jam 9 pagi. Pada prosiding lalu, Peguam Muhammad Baharudin Ma'arif yang mewakili Jasmira berkata notis rayuan telah difailkan pada 28 Jun lepas. Jadi sama-sama kita tunggu, saudara, tak perlu saya nak ulas. Cuma hari ini saya difahamkan menurut Twitter ataupun kiriman daripada mantan Susah Agung UMNO, Datuk Ahmad Maslan, dia kata bahawa 3 daripada 4 ahli parlimen dari Perikatan Nasional yang menyatakan sokongan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun bertukar tempat duduk dalam Dewan Rakyat pada mulai jam 2.30 petang tadi. Kata Datuk Seri Ahmad Maslan, dia kata 3 ahli parlimen tersebut iaitu Muhammad Azizi Abu Naim, itu ahli parlimen Gua Musang, sahabat saya Zahari Kecik daripada Jeli, dan Datuk Suhaili Abdul Rahman Labuan daripada Labuan, ya. Dan mereka berada di, walaupun dalam blok pembangkang, tapi berasingan daripada ahli-ahli parlimen pembangkang yang lain. Sementara itu ahli parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain masih ingin ditempatkan tempat lama, katanya. Itu keadaan saya. Jadi artinya ternyatalah bahawa mereka sudah pun menghampir untuk meninggalkan. Cuma Akta Lompat Parti tidak mengizinkan mereka melompat. Itu saja. Tapi secara lahiriahnya mereka sanggup pindah tempat, tak mau lagi duduk bersekongkol dalam kumpulan pembangkang, saudara. Baik, saudara. Sedikit ekonomi, saudara. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun tiba semalam, saudara, di San Francisco. Bagi menghadiri mesyuarat ke-30 pemimpin ekonomi bagi kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Pesawat dia berlepas dari Jeddah, mendarat jam 9.30 pagi semalam, saudara. Ketibaan beliau ditemani oleh isterinya, disambut oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Turut sama tentulah Menteri Luar dan juga Menteri Komunikasi Saudara Fahmi Fazil turut mengiringi Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perbincangan berhubung tentang ekonomi serantau. Itu gambaran saya terima. Kita tunggulah apa pula kenyataan-kenyataan, apa pula buah tangan yang akan dibawa pulang untuk mempertingkatkan ekonomi negara kita. Saya tujuan ke menghadiri persidangan tersebut adalah untuk mencari upaya bagaimana meningkatkan ekonomi serantau dan ekonomi negara kita, saudara. Baik, saudara. Sedikit pilihan raya di Kemamang. Kemamang, saudara. Saya sekali lagi mengingatkan, saudara, banyak teman-teman kata perlu saya berjelaskan, iaitu penamaan calon pada 18 bulan ni. Hari ni 13, tinggal 5 hari lagi akan diadakan penamaan calon. Jadi sebelum penamaan calon, sepatutnya tidak boleh mana-mana parti berkempen kalau mengikut Akta Suruhanjaya Pilihan Raya. Hanya selepas penamaan calon dan Suruhanjaya Pilihan Raya mengisytiharkan, sebelum digazet mengisytiharkan calon-calon yang akan bertanding, barulah boleh berkempen. Tapi nampak gaya sekarang, saudara, macam saya katakan semalam, Fiesta Maki Hamun berterusan. Bersemarak mereka berkempen di kawasan Kemaman. Kemaman kawasan besar, saudara.
Ya, di air putih lah, di cukai. Mana lagi? Ada 5 kawasan. Masuk kawasan Felda dan sebagainya. Sudah ada laporan-laporan mereka berkempen. Bagi saya tak sepatutnya. Tunggulah. Tak sabar-sabar. Saudara. Sebab saya mengatakan bahawa mereka sekarang ni, pemangkang, mereka sudah pun diburu kegusaran. Sebab itu hingga saat ini masih lagi tercari-cari siapakah calon yang akan diletakkan bertanding di Kemaman. Selepas mereka mengetahui calon daripada yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional kali ini, calon yang tidak mereka jangkakan, mantan Panglima Angkatan Tentera Malaysia, iaitu Tan Sri Raja Effendi, anak tempatan yang disegani, yang begitu dihormati oleh warga Kemaman. Malahan beliau merupakan idola, kebanggaan sebagai contoh, pemimpin contoh. Sebab dia berjaya berada di hierarki yang tertinggi dalam pasukan Angkatan Tentera Malaysia. Dan bila diumumkan saja nama ini Yang Mulia Tan Sri Raja Muhammad Effendi, ini membuatkan kegusaran sudah pun menerpa. Sebab itu tiba-tiba saya tengok ahli Dewan Negeri Cukai, Hanafiah, dia kata, Datuk Zahid, jangan katalah, kena ingat sekarang ni kubu kami. Jadi sudah bercakap bahawa seolah-olah mereka mencari jalan untuk melakukan cyber war, saudara. Saya dah bercakap, saudara, bahawa pilihan raya yang lepas, betul, majoritinya tinggi, iaitu sejumlah 27,179. Tapi calon daripada UMNO Barisan Nasional, Tengku Effendi, dia perlu cari dalam 14,000 je, saudara. Kalau dapat lagi tambahan 14,000 daripada undi yang lama, dengan adanya 8,340 undi daripada pengundi-pengundi Parti Pakatan Harapan dan pengundi-pengundi UMNO kekal, maka keadaan sudah berbeza. Itu gambarannya, saudara. Sebab itu menurut Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, dia mengatakan bahawa Barisan Nasional kini sedia berhadapan dengan siapa saja yang dicadangkan ataupun dicalonkan oleh pihak sebelah sana dalam pilihan raya kecil Parlimen Kemaman. Katanya kita sedia hadapi siapa saja. Sama ada dia bekas pemimpin daripada parti kita yang mengkhianati kita, atau parti asal yang dibatalkan kemenangannya. Itu tak ambil kisah. Sebab adalah hura-hura mengatakan, kononnya Dr. Mahathir lah, betul ada pula mantan salah seorang yang dulu pernah berada dalam hierarki kepimpinan UMNO, yang sudah menjadi ahli anggota Parti PAS yang akan diturunkan bertanding. Dan saya kata kami tak takut. Turunkanlah. Kerana mereka ini bersifat adalah mereka mengkhianati UMNO. Saudara, katanya reaksi setakat hari ini, reaksi daripada penduduk. Saya ingat nak berasa nak pergi ke Kemaman, nak mendapatkan pandangan daripada rakyat. InsyaAllah. Dan katanya Saudara Osama, salam dari Hilir Perak untuk rakan-rakan semua. Dan saya digambarkan, difahamkan bahawa pengundi-pengundi rakyat Kemaman sendiri sudah pun kembali teruja. Kalau tidak, dulu mereka agak patah semangat bila tengok dengan majoriti 27,000 tu, boleh menang ke tak menang ke. Tapi sekarang ni mereka mengenepikan soal majoriti tersebut, dan mereka begitu yakin bahawa calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional kali ini adalah calon yang mantap. Jadi sebab itu apabila pimpinan sebelah sana masih belum mengumumkan, mula-mula katanya nak umum hari ini, tak ada pula lagi saya. Jadi saya merasakan bahawa mantan Panglima Angkatan Tentera Malaysia, iaitu Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor, merupakan calon yang tidak dijangka-jangka tapi menggetarkan. Macam mana orang nak berperang lah. Saya dengar juga kenyataan daripada ahli Parlimen Ketereh. Saudara, dia kata saya sanggup berdepan dengan Panglima ATM di Parlimen nanti. Getinya bila dia buat kenyataan begitu, dia sendiri yakin bahawa Tan Sri Raja Muhammad Effendi ni akan menang. Saya lihat dalam kenyataan dalam media sosial, bila dia kata saya dia tu star general, dia pun general juga, saudara. Tapi Datuk Sri Tan Sri Raja Effendi ni dia star general, saudara. Tapi dia kata saya bersedia untuk berdepan dengan mantan Panglima Angkatan Tentera yang
akan berdepan dengan saya dalam parlimen. Retinya secara psikologi, saudara. Dia memperakui bahawa Raja Effendi mempunyai kelebihan untuk menang. Itu keadaannya sekarang saya. Saya bila dengar begitu, saya ketawa. Sepatutnya dia kata, saya akan bertempat, saya akan berdepan dengan beliau di Kemaman. Ini tidak, di parlimen. Retinya seolah-olah dia membayangkan kemenangan sudah pun berpihak kepada calon UMNO Barisan Nasional. Ya, sebab itu Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata BN bagaimanapun akan mengikut prosedur operasi standard berkempen. Sebab itu kita tak turun berkempen all out sekarang. Belum ada pentah-pentah politik dibuka. Sebab UMNO dia akan ikut peraturan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya, Pilihan Raya. Kita hanya akan membuka pentas berkempen selepas saja hari penamaan calon pada 18. Sehinggalah pada 1 Disember malam 11.45 malam. Tapi sebelah sana dah berduduk dah saya. Dah sampai macam-macam cerita. Kadang-kadang saya ketawa. Tak sabar-sabar. Tapi bagi saya mereka mencari upaya macam mana. Apa isu nak dimainkan. Sebab itu sekarang ni saya merasakan kalau seluruh warga ahli parti UMNO khususnya bersatu hati di semua lapisan di Kemaman, rasanya calon yang ada mantap. Dan saya nampak kalau mereka ikhlas untuk bekerja, mereka ikhlas untuk melaksanakan tugas yang tanggungjawab, saya yakin kemenangan akan berpihak. Sebab macam kata Datuk Zahid Hamidi, bahawa Kemaman itu asalnya kubu UMNO. Memang betul saya. Dulu saya dah bagi tahu masa pilihan raya 6 negeri. Saya dah katakan kalau tumbang UMNO Barisan Nasional di Kemaman, maka seluruh Terengganu akan tumbang. Sebab itu pilihan raya kali ini di Kemaman adalah merupakan detik paling penting. Andainya calon UMNO Barisan Nasional mencipta kemenangan, itulah harapan untuk UMNO kembali bangkit di negeri Terengganu. Ini yang menggusarkan warga PAS di Terengganu, saudara. Apa nak lagi? Calon anak tempatan. Selama ni orang bercakap, UMNO tak ada tokoh, nakkan muka baru, UMNO perlukan orang yang bersih, orang itu, orang ini. Macam-macam mereka memberi alasan. Now, apabila UMNO diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, calonnya adalah mantan Panglima Angkatan Tentera. Saya, Jeneral Bersara Tan Sri Muhammad Effendi. Tak gamam semua orang saya. Saya lepas diumum begitu saja, sebab dalam 2 jam, saya menerima telefon pemanggilan daripada teman-teman yang selama ini mengatakan kalau boleh nakkan nak tempatan, kalau boleh nak orang itu, nak orang ini, mestilah dari hierarki kepimpinan UMNO, mestilah sama ada ketua bahagian atau pertimbalan ketua bahagian UMNO, ataupun ketua wanita, ataupun ketua pemuda, mesti datang daripada itu, bahawa ada semangat untuk UMNO dah bekerja. Kali ini saya semua cakap-cakap dah habis. Adalah 1-2 orang yang tak jadi calon, tak dapat, dia kecewa. Saya kata jangan kecewa. Sekarang ni kemenangan parti is the most important. Dulu, saya ingat saudara, kalau saudara ingat bicara saya setahun 2 tahun dulu, saya kata, apa artinya saudara? Kalau kita memegang satu jawatan sedangkan parti kita kalah. Apa artinya kita jadi ketua bahagian? Apa artinya kita jadi ketua pemuda? Kita jadi ketua puteri? Kita jadi itu, jadi ini. Kalau parti kita kalah, sepatutnya menangkan parti dulu. Barulah kita ada semangat, barulah kita gah. Seharusnya begitu. Saya berseru pada warga UMNO di Kemaman. Cukup-cukuplah kita mempelajari budaya cah keting, budaya kata mengata, sama-sama kita. Now sekarang ni satukan, bulatkan fikiran. Yazid Umi Akih, dia kata yang sebelah Pengamangkang tu bersih sangat ke? Oh Allah, saya tak perlu kita nak kata mereka, saudara. Sekarang ni tak perlu kita nak mengungkit, nak kata orang itu, tak payah, jangan. Nyatakan bahawa calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional kali ini adalah calon anak jati Terengganu dan dibesarkan di Kemaman, walaupun dia dilahirkan di Besut, tetapi dia merupakan idola warga Terengganu, orang yang berjaya dalam hierarki kepimpinan dalam pasukan Angkatan Tentera. Yang duk katanya takut parti lain berdaham lah kalau UMNO bercakap bahawa ini soal Melayu, perjuangan Melayu. Sekarang ni jeneral akan bercakap. Siapa nak tegur? Apabila dia menyatakan saya hadir untuk memperjuangkan bangsa saya, terbukti sebab dia pernah berada dalam pasukan Angkatan Tentera dan pasukan diwakilinya itu askar Melayu. Bukan kaleng-kaleng saya.
Saudara Zulkifli Muhammad, tak payah kita tuduh mereka parti apa pun, tak payah. Bagi saya, janganlah kita nak. Saya satu je, saya melihat kali ini, pilihan raya kali ini, saya yakin bahawa para pengempen UMNO Barisan Nasional daripada Parti Perpaduan, daripada Parti Keadilan, saya dah jumpa beberapa kawan-kawan yang akan turun, saudara, yang akan turun ke Kemaman daripada Parti Keadilan. Ada 5-6 orang, memang ini hardcore punya, saudara. Dia kata dia akan turun kali ini nak berkempen all out. Dan dia kata dia bersemangat. Dia bersemangat dalam satu ukhuwah perpaduan. Dia kata, this is the one lah. Jadi kalau kami sokong pun, dia kata, tak galat lah, dia kata. Kami tidak akan kesal kalau kami menyokong calon. Kerana benar-benar inilah calon yang kami nantikan. Dan mereka merasakan, ini yang akan turun ke Kemaman. Dia kata dia dah tahu latar belakang. Sebab itu saya katakan 8,000 lebih undi yang diperoleh oleh Pakatan Perpaduan, Pakatan Harapan dulu, dia tak lari. Malah mereka akan menambahkan lagi. Dan mereka akan mengembeling ahli-ahli mereka yang tak turun mengundi dan pilihan dulu akan turun all out. Saya tak tahu macam mana pandangan anda semua. Tapi yang jelas, saudara, apa yang saya lihat, dapatan saya, teman-teman menghubungi saya, mereka cukup seronok. Kali ini mereka mengatakan pilihan raya di Kemaman ini pilihan raya yang cukup mengembirakan hati kerana calon yang akan kami sokong adalah calon yang ada wibawanya. Latar belakang sebagai seorang bekas mantan Panglima, saudara. Dan kami sandarkan darah perjuangan yang ada dalam dirinya itu sejajar dengan perjuangan UMNO. Ya, orang duk kata sekarang ni UMNO layu, takkan berani nak bercakap lagi. UMNO tak berani lagi nak bercakap tentang apa hidup Melayu. UMNO tidak akan membicarakan soal perjuangan bangsanya. Kalau bercakap sikit nanti ada daripada Petaim berdahem. Maka membuat UMNO takut. Sekarang terbukti. Apabila calon daripada Panglima, jangan main-main, saudara. Saudara Mar Hakim, dia kata mantan Panglima Angkatan Tentera yang terbaik. Ini jelas, saudara, dalam servis dia dalam pasukan tentera. Bukan senang macam saya katakan semalam. Untuk seseorang itu memanjat hierarki kepimpinan dalam pasukan tentera. Bukan sedikit warganya, saudara. Saudara Riferio, dia kata, apa dia punya? Saudara, saya nampak guys sekarang ni, saya merasakan bahawa Pesta Maki Hamun di Kemaman pasti tidak akan berlaku. Kalau dia orang bercakap pelik-pelik, saya kata mungkin kalau dia orang maki hamun pula calon daripada UMNO Barisan Nasional, mantan General Tan Sri Muhammad Effendi ni, saya rasa askar-askar, bekas-bekas askar akan bercakap. Dan jangan lupa, saudara, budaya dalam pasukan tentera mereka ada, saya katakan, sumpah Panglima. Mereka tidak akan mengkhianati Panglima mereka. Panglima adalah satu hierarki yang tertinggi, saudara. Saudara Khairul Nizam, apa khabar, Zam? Saudara Abdin Pasarat, taat setia, agi hidup, agi ngelaban. Itu memanglah dia punya falsafah. Dan saya melihat bahawa kehadiran wajah Tan Sri Raja Muhammad Effendi begitu ceria. Walaupun usianya sudah pun 65 tahun. Tapi tak nampak macam 65 tahun. Saya berhasrat untuk mengadakan satu wawancara khas. Tadi saya berhubung dengan teman-teman saya di Kemaman. Kalau dapat nanti saya akan cuba untuk membawa beliau live bersama dengan saya supaya kita nak lihat macam mana perkembangannya. Dan saya rasa ini jugalah satu oleh-oleh yang saya yakin satu keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi kali ini benar-benar mau menyaksikan UMNO bangkit. Saudara Lok 7 dia kata, hormat Panglima, hormat senjata. Aduh, kali ini jangan main-main, saudara. Jangan main-main. Saudara Zahar Kamal dia kata, promote untuk pilihan raya. Saya bukan promote, saya nak menyatakan bahawa calon yang dipilih oleh UMNO Barisan Nasional. Tak salah kita bercakap. Daripada kita nak berkempen perempuan-perempuan mengata orang, tak baik, saudara. Kenapa tidak kita cerita yang baik? Saya cakap terus terang tadi, bila saya melihat apa yang berlaku pada Siti Mastura, saya bersimpati. Ada beliau ditinggalkan begitu saja. Saya, kalau tidak lah, mesti beriringan lah. Pemudanya, pemuda pasnya, wanita. Ini tidak, dia seorang aja. Saya sedih, saudara. Saya sedih. Terpulanglah pada yang berhormat Siti Mastura, Dr. Siti Mastura untuk memikirkan. Apakah anda berada di landasan yang benar? Apakah anda dikelangi oleh teman-teman yang ikhlas? Apakah mereka jujur? Berbeza dengan UMNO.
UMNO kita tetap mempertahankan teman kita. Saudara Mamat Saluto dia kata jangan sampai askar veteran turun berkempen untuk jenderal mereka. Mamat Saluto itu saya nampak gayanya saudara lain macam kali ni. Saudara Zul Ahmad dia kata mudah-mudahan mantan PAT bolehlah memulihkan kembali semangat UMNO. Itu juga harapan kita saudara. Saudara Syam Kamarul kata matilah nak. Dia kata saya bekas veteran je. Aduh hai. Bagaimanapun teman-teman, saya dah 2 malam dah saya memberi pencerahan ini bila menyebut tentang calon di Kemaman itu, saya ada sedikit keceriaan. Mudah-mudahan keceriaan ini berterusan sehingga pada hari penamaan calon 18 November ini dan membawalah kepada keputusan yang akan kita tahu pada 2 Disember 2023. Sesuatu yang baru untuk UMNO. Kita jumpa lagi saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.